Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali lagi kita dalam rancangan Sembang Santai kita, sesi Sembang Santai Kesihatan Mental secara atas talian kita. Okey, hari ini kita akan membincangkan topik yang berkaitan dengan kecelaruan personaliti. So bersama-sama saya malam ni, saya Mustaqim, dan bersama-sama saya ada 3 orang panel daripada 3 universiti, iaitu saudara Amin daripada UUM, saudara Muzammel daripada USM dan saudara Daniel daripada UMS. Okey, kita tak nak membuang masa, tak nak melengahkan masa. So sedikit pengenalan mengenai kecelaruan personaliti ini. Ianya adalah berkaitan dengan cara berfikir dan berperasaan seseorang individu tu yang mempengaruhi tingkah laku dia. Dan mereka ni individu yang mempunyai kecelaruan personaliti ni dia merasakan kepercayaan dan sikap mereka ni berbeza dengan orang lain. Jadi kita nak dengar sikit simptom-simptom kecelaruan personaliti ni, dan kita akan mengutarakan benda ni kepada saudara Muzammel lah untuk sedikit menceritakan tentang simptom-simptom kecelaruan personaliti. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mustaqim selaku moderator. Baiklah, macam saudara Mustaqim cakap tadi, kecelaruan personaliti ini merujuk kepada kumpulan kecelaruan mental yang mempengaruhi cara kita berfikir, merasa dan bertindak. Ia boleh mempengaruhi cara kita mencerap dunia, sikap kita, pemikiran dan perasaan. Baiklah, berkenaan dengan simptom kecelaruan personaliti ini, antara simptom kecelaruan personaliti kita dapat lihat seseorang individu tu ditenggelami perasaan negatif seperti putus asa, anxiety, rasa tidak berguna ataupun marah. Yang kedua, mengelak daripada orang lain dan merasa kosong dan terputus daripada segi emosional seseorang itu. Yang ketiga pula, kesukaran untuk seseorang individu mengurus perasaan negatif tetapi tanpa membahayakan diri dia. Contoh yang macam membahayakan diri dia, tidaklah individu tu macam ambil dadah, alkohol ataupun mengambil dos yang lebih. Kadang-kadang individu yang mempunyai kecelaruan personaliti ni seringkali dia berkelakuan yang aneh. Yang terakhir sekali, kesukaran untuk mengekalkan hubungan yang rapat dan stabil, terutamanya bersama pasangan ataupun ahli keluarga ataupun masyarakat. Mengikut statistik, dianggarkan 9 hingga 15 daripada penduduk dunia mempunyai masalah kecelaruan personaliti. Sekian, terima kasih. Saya pulang balik kepada Tuan Moderator. Okey, terima kasih saudara Muzammel. Itu merupakan simptom kecelaruan personaliti lah, dan kecelaruan personaliti ini dia mempunyai pelbagai jenis dan terbahagi menurut kluster, iaitu kluster A, kluster B dan kluster C. Bagi kluster A kita ada paranoid, schizoid, schizotypal. Kluster B kita ada antisocial, borderline, histrionic dan narcissistic. Kluster C kita ada avoidant, dependent, obsesif dan kompulsif. Dan kecelaruan personaliti ini dia berlaku berdasarkan beberapa punca-punca dan sebab kenapa penyakit kecelaruan personaliti berlaku. Dan kita akan menanyakan kepada saudara saudara Daniel, maafkan saya, untuk menerangkan bagaimana punca berlakunya kecelaruan personaliti ini. Okey, terima kasih saudara moderator yang saudara Mustaqim. Okey, seperti yang kita tahu, saudara Mustaqim ada bagi tahu tadi tentang kecelaruan personaliti ni ada 3 kluster. Tapi saya akan kupaskan satu daripada setiap kluster tentang punca-punca bagaimana boleh manusia boleh terjebak dengan kecelaruan personaliti ni. Contoh yang pertama ialah kecelaruan personaliti paranoid. Punca dia adalah manusia daripada golongan ini biasanya memandang orang serong dan menganggap motif orang lain itu adalah jahat. Itu maknanya perspektif dari orang personality ini sangat buruk lah. Okey, untuk yang kedua adalah kecelaruan personality antisocial. Antisocial ni berkaitan dengan hak, iaitu punca dia adalah tidak menghormati hak orang lain dan mereka ini tidak suka akan peraturan. Maknanya dia orang tak suka tingkah laku mereka ini diubah. Dan yang ketiga adalah avoidant, kecelaruan personality avoidant, iaitu dengan mengalami kita tahu
Avoider ni secara tahu kita dia untuk kanak-kanak yang sensitif. So puncanya adalah daripada sifat keluarga yang keluarga yang meninggalkan kanak-kanak ini. Itu adalah punca untuk kesalahan personality avoider. Okey, itu sahaja Saudara Mustaqim. Okey, terima kasih saudara Daniel. Itulah merupakan punca-punca kesalahan personality ini berlaku. Dan seterusnya bila ada penyakit mestilah ada rawatan ataupun pencegahan dia. Sebenarnya kita nak tahu apakah rawatan dan pencegahan, tapi sebelum tu kita akan buat panggilan kepada seorang lagi sahabat kita, saudara Iqmal yang berada jauh di Sabah. Kita akan cuba dapatkan dia sebab dia tidak mampu untuk menyertai sesi kita pada malam ini dan kita akan cuba dapatkan dia lah. Sebentar kita akan call dia untuk mengetahui lebih lanjut. Hello, Assalamualaikum. Hello, Saudari Kemal. alhamdulillah Sihat, sihat. Okey, alhamdulillah. Okey, seperti yang kita beritahu awal tadi, kita akan bertanyakan kepada saudari Kemal tentang rawatan ataupun pencegahan bagi menghadapi masalah keseluruhan personality ini. Boleh saudara ceritakan sedikit kepada rakan-rakan kita yang bersama kita pada malam ini. Okey, terima kasih moderator. Okey, untuk rawatan pesakit kecelakaan personality ni, dia ada 2 rawatan, iaitu melalui sesi psikoterapi dan juga ubatan. Okey, untuk melalui sesi psikoterapi ni, di mana individu tersebut akan dibantu untuk mengenal pasti masalah, menguruskan emosi dan juga tekanan diri mereka. Pesakit juga akan turut dibimbing tentang cara menjalinkan hubungan dengan lebih baik serta mengawal sikap negatif yang dialami. Itu dari segi psikoterapi. Yang rawatan kedua melalui ubatan. Beberapa ubatan mungkin membantu mendapatkan semula kestabilan hormon dan kimia otak. Antaranya antidepresi, di mana ubat ini boleh memperbaiki kemurungan, marah dan sifat impulsif. Yang kedua, penstabil mood, yang boleh memperbaiki perubahan angin dan mengurangkan sifat meragam dan sifat agresif. Dan yang ketiga, ubatan antipsikotik, juga dikenali sebagai neuroleptik, yang boleh bermanfaat bagi mereka yang selalu hilang arah dari realiti. Dan ubatan yang terakhir ialah ubatan anti-anxiety, yang membantu mengurangkan anxiety, gangguan pemikiran dan juga insomnia. Selain dari itu, pengamalan gaya hidup yang sehat serta sokongan yang baik daripada keluarga dan rakan-rakan juga dapat membantu dalam menguruskan kecelaruan personality yang dialami oleh pesakit. Sekian dari saya tentang rawatan untuk kecelaruan personality. Okey, terima kasih saudara Iqmal atas perkongsian sebentar tadi. Itulah kita dapat dengar kecelaruan personality ini dia mempunyai rawatan ataupun pencegahan yang mampu kita lakukan untuk mengelak daripada terkenanya kecelaruan personality ini. Seterusnya kita semua ni merupakan mahasiswa kerja sosial daripada pelbagai universiti lah. Jadi topik kesihatan mental ni adalah berkait rapat dengan tugas kita sebagai seorang pekerja sosial. Seterusnya kita akan mengajukan soalan kepada saudara Amin tentang apakah peranan-peranan pekerja sosial dalam menghadapi masalah kesihatan mental kecelaruan personality ini. Apakah peranan pekerja sosial? Okey, baik terima kasih kepada saudara Mustaqim. Okey, antara peranan pekerja sosial dalam membantu klien menghadapi kes kecelaruan personality ini adalah pekerja sosial boleh menawarkan bantuan psikososial secara aktif, seperti memberi sokongan kepada klien dan aktifkan sumber sokongan psikososial supaya tekanan atau emosi klien ni dia dapat dikurangkan atau dikawal dalam mengatasi masalah kecelaruan personality lah. Sebagai contoh, kita boleh linkkan mereka dengan pihak kaunseling atau sebagainya. Dan peranan kedua, pekerja sosial dia boleh memberi sokongan kepada penjaga, yang mana penjaga juga perlu diberikan sokongan oleh kerana mereka merupakan penjaga kepada klien
Mereka ini perlu diberikan dorongan yang bermotivasi supaya mereka ni tidak mengalami tekanan atau gangguan emosi lah. Yang mana peranan yang ketiga adalah psychoeducation. Yang mana psychoeducation ini untuk memberikan maklumat tentang keadaan kesihatan mental dalam diri klien. Sekiranya klien terlibat dalam psychoeducation ini, mereka boleh mengetahui apa yang mereka harapkan, apa yang mereka boleh lakukan dan bagaimanakah mereka boleh meningkatkan diri mereka dalam menghadapi gangguan mental yang mereka hadapi. Okay, sebagai contoh, psychoeducation ini dia membenarkan klien melepaskan emosi mereka, mengajar untuk membantu diri sendiri, latihan pengurusan keadaan dan latihan penyelesaian masalah dan sebagainya. So itulah antara peranan pekerja sosial dalam membantu klien untuk menangani masalah kecorangan personaliti. So itulah sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Amin. Panjang hujahnya berkaitan dengan peranan pekerja sosial. Sebenarnya kita pun dah berada di penghujung sesi kita, sesi sembang santai pekerja sosial untuk malam ini. Dan sedikit kesimpulan lah berkaitan dengan kecorangan personaliti ini, ia merupakan penyakit kesihatan mental dan berlaku terjadinya adalah daripada pelbagai punca dan simptom-simptomnya kita dapat tahu pelbagai dan ianya boleh dirawat dan dicegah dengan cara yang betul. Itu saja untuk sesi kita pada malam ini. Kita nak ucapkan terima kasih kepada panel kita dan juga rakan-rakan yang menyertai sesi live kita pada malam ni. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami dalam sembang santai kesihatan mental. Tidak lupa juga saudara Iqmal sebentar tadi yang kita buat panggilan kepada dia yang berada di Sabah. Akhir kata daripada saya, kita jaga kita, stay safe. Sekian, terima kasih.